Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu ini memberi manfaat kepada kita. Tidaklah orang yang membaca ini orang yang alim, tidak, tetapi hanya sekadar menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung matan hikam kita. Kata muallif, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Jadi selamat datang daripada Singapura, daripada Miri Sarawak, dan juga waalaikumsalam kepada yang memberi salam kepada Ustaz, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik matan hikam kita, dan selamat datang daripada Melaka. Kata muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Selamat datang daripada Muar, Johor. Qala musannif rahimahullah ta'ala, arih nafsaka bitadbir. Katanya pengarang kitab kita, arih nafsaka bitadbir, yakni maksudnya senangkan olehmu akan dirimu daripada tadbir. Maka dikatakan bahawa, kata pengarang kitab kita, arih nafsaka bitadbir, hendaklah kamu ini maknanya rehatkan, tenangkan diri kamu. Kenapa disebut arih nafsaka, rehatkan diri kamu? Kerana manusia kebanyakan duduk dalam keadaan keletihan. Akibat keletihan yang mereka fikir itu maknanya membawa kepada kerugian. Letih dan membawa kepada kerugian. Selamat datang daripada Selangor, dan juga selamat datang daripada Penang. Maka dikatakan bahawa dalam kehidupan kita hari ini, daripada Keluang Johor, jadi maknanya dalam kehidupan kita hari ini kita tak dapat lari daripada menghadapi cabaran, ujian daripada Allah Ta'ala. Maka manusia hari ini, bahkan Allah Ta'ala maknanya menguji, sehingga kebanyakan manusia duduk di dalam keadaan keluh kesah, kesibukan dan memikirkan sesuatu yang kadang-kadang tidak pasti. Selamat datang kepada Kelantan, daripada Kelantan. Baik, maka apa yang wajib kita memahami daripada matan ini, ia ada kaitan pada matan yang lalu. Pada matan yang lalu Allah Ta'ala memberitahu kita ada dua keadaan. Lampung ni pada mana Lampung ni? Negeri mana? Jadi ada dua keadaan, satu orang yang maqam tajrid, satu orang yang maqam asbab. Apabila saja dia duduk di maqam tajrid, maka dia kena beramal mengikut keadaan maqam dia. Dan begitu juga dengan orang yang maknanya berada di makam asbab. Jadi masing-masing maknanya duduk dalam keadaan yang Allah dudukkan dia dan disuruh kepada dia supaya maknanya disuruh kepadanya supaya menyibukkan diri dengan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian apabila satu orang itu sudah diberita, maknanya Allah telah menjamin rezeki masing-masing, maka kita hari ini kena mensyukuri nikmat rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kemudian ada orang yang bersungguh-sungguh
sawabiku himam la tahriku aswarul aqdar. Kadang-kadang mereka bersungguh-sungguh, semangat mereka, semangat nak ingin lebih, semangat nak mencari ini, nak mendapatkan ini. Namun semangat-semangat yang kamu ada itu nak mendapatkan sesuatu, dia tidak dapat memecah kota takdir Allah. Jadi sekarang ini orang manusia hari ini kadang-kadang dia duduk dalam keinginan-keinginan yang tertentu. Kalau boleh saya nak kaya, kalau boleh saya nak memiliki ini, kalau boleh saya nak memiliki ini. Sedangkan yang sepatutnya dia perlu mencari adalah ubudiyah, ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalulah dengan kesungguhan-kesungguhan yang dia cari, dia kejar tadi, maka akhirnya membawa kepada kerugian semata-mata. Banyak orang bertemu memberitahu, saya ni dah letih dah Ustaz, kerja daripada muda sampai sekarang, rasa rugi pula nak kerja, hari ni baru nak kerja ke agama. Ada satu orang yang dia ini Allah Ta'ala beri dia rezeki banyak. Dia beritahu pada saya Ustaz, hasil jualan saya mencecah juta. Saya kata kepada dia kata boleh dah nak pergi tinggalkan kerja ini, serah kepada anak untuk tumpu pada ibadat. Dia kata dalam bab bisnes ini dia kena ada. Kalau serah pada anak, nanti bisnes nanti jadi lingkup, kata dia. Jadi sekarang ini apa yang kamu takut? Kita kena rehatkan diri kita. Jangan takut memikirkan perkara yang Allah Ta'ala sudah jamin. Kita kena takut mengenai nasib kita selepas daripada kita wafat. Maka rehatlah kamu daripada keletihan mencari rezeki yang kamu kejar sampai kepada kamu lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rehatlah diri kamu. Arih nafsaka bitatbih, rehatlah diri kamu dengan takbir. Takbir ada dua. Satu takbir dunia, satu takbir akhirat. Takbir dunia dicela, takbir akhirat dipuji. Takbir dunia adalah seseorang itu menyibukkan dirinya kepada mencari kehidupan dunia. Sibuk mencari kehidupan dunia sehingga melalaikan kepada Allah, melalaikan ibadat. Kalau melalaikan ibadat pada Allah, itu dipanggil takbir dunia. Tetapi kalau dia takbir dunia untuk akhirat, itu tidak mengapa. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman ibn Auf yang mengatakan bahawa maknanya pekerjaan dia tidak melalaikan ibadat. Selamat datang daripada Kemaman Azhar dan juga daripada Perak. Selamat datang, insya-Allah. Maka dikatakan bahawa takbir ada dua, satu takbir dunia, satu takbir akhirat. Takbir dunia meletihkan kamu. Habis kita nak takbir, nanti anak aku macam mana? Ada anak 7 orang, kalau boleh kena rumah seseorang, sebuah rumah tanah satu seorang, duk fikirkan anak. Batu nak kerja ni, kerja untuk anak-anak, kata dia. Maka dia kerja siang malam. Katanya saya kena cari duit banyak. Sebab apa? Sebab anak saya ramai. Kalau boleh satu orang satu tanah dan seumpamanya. Akhirnya apa yang berlaku? Kamu letih. Sebab apa? Rezeki anak kamu telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya, maka dikatakan bahawa rehatlah daripada takbir. Rehat. Takbir apa? Takbir dunia. Maka yang kedua, takbir akhirat. Takbir akhirat, takbir yang dipuji. Apa dia? Mengurus diri, memikirkan, mentakbir bagaimana untuk mencari kebaikan akhirat. Maka takbirlah kamu kalau nak takbir akhirat. Adapun takbir dunia, tinggalkan takbir dunia. Letih kamu oleh kerana itu, arih nafsaka, rehatlah diri kamu daripada keletihan itu. Letih maknanya rehatlah diri kamu daripada keletihan. Maka contoh sahaja, letih tak letih ni, contoh sahaja, ini satu orang ustaz menceritakan. Bukan saya lah, saya pergi kuliah masa ketika itu. Maknanya dia ini dalam keadaan, dia orang ustaz, dia cerita, dia kata ada satu orang hamba Allah, dia ini pergi ke masjid sembahyang jemaah tidak tinggal. Maknanya
sembahyang Jumaat tidak tinggal. Lalu dalam keadaan sembahyang Jumaat tidak tinggal itu, akhirnya Allah Ta'ala beri rezeki dia. Rezeki dapatlah satu kedai. Lalu dia pun maknanya dengan kedai tadi, dia pun teruskan maknanya menghidupkan, memajukan kedai tadi. Alhamdulillah kedai tadi maju. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku sembahyangnya semakin lewat. Sembahyang semakin lewat, akhirnya apa berlaku? Sembahyangnya diqadakan. Daripada sembahyang itu awal jadi lewat, daripada lewat jadi qada sembahyang. Akhirnya walaupun sembahyang itu diqadakan, perniagaan ni maju, maka dibina rumah besar, kenderaan dia. Tetapi setelah rumah itu siap, lalulah dia mati, meninggal dunia. Ini kata satu orang ustaz, dia cerita. Jadi apa yang dia dapat? Letih dia. Rumah tu dapat orang lain. Kalau isterinya kahwin lain, suami baru dapat. Kenderaan dapat pada anak-anak dia. Jadi apa? Itulah yang katakan bahawa jangan kamu meletihkan diri kamu. Arih nafsaka bitadbir. Maknanya, jadi kita nak takbir diri kita ini ke agama, ke dunia, ke akhirat. Maka takbirlah kamu untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka takbirlah kamu akan rehatlah kamu akan diri kamu. Senangkan akan dirimu daripada takbir, artinya daripada berfikir. Maksud dia daripada berfikir dalam pekerjaan kod ini makanan. Kamu jangan fikirlah makanan sudah dijamin oleh Allah. Allah menjamin akan rezeki seseorang tadi. Jangan duk fikir tentang makanan katanya. Kerana sesungguhnya atas kita sudah ada rezeki. Kita dah baca dah kemarin. Bagaimana satu hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Allah Ta'ala mencipta dan mengumpulkan dalam perut ibunya 40 hari air mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian menjadi segumpal darah, maknanya 40 hari. Summa yakunu mudratan, jadi akhirnya segumpal daging, seketul daging. Akhirnya ditiupkan roh, akhirnya ditulis dengan 4. Apa ditulis? Bikatbi rizki, ditulis rezeki. Bermakna sebelum kita lahir di atas muka dunia, rezeki telah ditetapkan. Begitulah diri rezeki kita, begitulah rezeki anak kita, begitulah rezeki isteri kita. Maknanya, maka kesibukan kita sebenarnya adalah untuk mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka fikiran kita jangan sibuk sangat kepada memikirkan tentang rezeki. Yang ini disebut di sini kod ini makanan. Kod ini makanan. Fikir tentang makanan. Macam-macam baru ini ramai orang yang susah sampai dapat. Akhir sekali maknanya ada orang yang sampai takut, sampai simpan makanan banyak-banyak, takut dia. Jangan bimbang, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan kamu berfikir tentang rezeki. Bukan bermakna kita ini tidak boleh bekerja, bukan. Kita bekerja dapat rezeki, tetapi hati kita ini bukan sibuk memikirkan tentang makanan, tetapi sibuk memikirkan tentang perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa yakni daripada memikirkan, daripada berfikir dalam pekerjaan kod dan juga rezeki. Sama ada makanan ataupun rezeki, termasuk rezeki itu dah harta benda. Harta benda kita. Jadi begitu maknanya. Kita kena menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan barang yang lainnya daripadanya, lain daripada tadi. Sama ada makanan ataupun pakaian ataupun harta benda ataupun kenderaan. Jangan sibuk-sibuk kita memikirkan tentang perkara itu. Maka dengan sebab itu kita diperintahkan agar menjadi seorang yang zuhud kepada Allah. Zuhud itu ada 3. Yang pertama, tidak bercita-cita dengan sesuatu yang tidak ia miliki. Kalau tidak ada, tak apa, tak bercita-cita. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, zuhud itu apabila dia kaya, jadilah zuhud menggunakan sekadar yang dia mencukupi dia dan membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lebihnya.
Dan dikata daripada barang yang ditakut. Maka kamu rehatlah fikiran kamu daripada barang yang kamu takut. Apa barang yang kamu takut? Yang kamu takut tentang rezeki anak-anak kamu. Ada tak orang fikir? Ada tak orang yang berfikiran macam ini? Dia kata saya kena cari harta banyak sebab saya ni anak ramai. Maka saya kalau boleh nak setiap seorang, maknanya kalau ada anak 6 orang, kalau boleh fikir macam mana dia besok ada tanah tak, ada rumah tak. Jadi sekurang-kurang kena cari 6 buah rumah untuk buat 6 orang anak. Berfikir macam tu. Akhirnya oleh kerana duk fikir macam tu, datang hemah, semangat cari harta banyak, sedar tak sedar akhirat kita ketinggalan. Ketinggalan. Maka rehat, jangan duk fikir-fikir. Apa, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk fikir, memanglah kalau kita fikir macam mana lah tu, hati kita pun jadi keruh, hati kita menjadi tidak tenang. Baik, lalu dikatakan bahawa duduk engkau serta Allah Ta'ala. Maknanya duduk kamu bersama dengan Allah, maknanya kamu serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala tentang urusan rezeki. Bila kita maksud serah kepada Allah tentang urusan rezeki, itu bukan bermakna kita ini tidak mencari rezeki. Kita tetap mencari rezeki, tetapi hati kita ini tidak menyibukkan, terlalu memikirkan tentang rezeki. Hati kita tetap memikirkan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikata kamu duduk dengan Allah. Bila kamu duduk dengan Allah, hati kamu tenang. Maknanya apa? Maknanya kamu kena utamakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Kul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Kerana manusia banyak lalai kepada Allah dengan dua perkara besar ini. Yang pertama hiburan, yang kedua perniagaan, termasuk harta benda. Dua inilah banyak orang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari sedikit rezeki, meninggalkan ibadat kepada Allah Taala. Ini binasa. Tetapi kalau orang mengutamakan rezeki, ibadat akan mengejar dia. Allah Ta'ala akan dia mengutamakan ibadat, rezeki akan kejar pada dia. Allah Ta'ala akan memberi kebaikan yang banyak kepadanya. Maka oleh kerana itu, kamu duduklah dengan Allah. Duduk terus dengan Allah Ta'ala. Maknanya menyerahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selepas kita serahkan diri kepada Allah tentang urusan rezeki, kita tetap mencari rezeki. Adapun rezeki banyak sedikit, kita tetap maknanya bersyukur kepada Allah. Tetapi keutamaan kita ini hanya ibadat pada Allah. Lepas tu rehatkan hati kita. Rehat, jangan duk sibuk macam mana anak kita. Anak ada 8, kalau boleh tanah nak 8 ekar, kena nak buat rumah anak. Lagi ada cucu pula, nak cari duit untuk cucu pula. Susahlah. Kalau tak ada saya juga susahlah anak-anak ni. Jangan. Anak-anak kamu ni sudah ada jaminan. Masing-masing sudah ada rezekinya. Masing-masing sudah ada rezekinya. Sebab itu kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan lagi bahawa duduklah kamu di bawah qadamun, orang yang suci dan ikhlas. Duduklah kamu dengan orang yang suci, ikhlas, orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Maka oleh kerana itu, kita duduklah dengan siapa? Dengan orang alim ulama, dengan orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ikut perjalanan-perjalanan mereka. Maka para sahabat, mereka itu bukan tidak bekerja mereka itu. Ada sahabat yang Allah Ta'ala beri kekayaan yang luar biasa, seperti Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf, seperti Sayyidina Osman ibnu Affan, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang Allah Ta'ala memberi kekayaan. Namun sedikit pun tidak melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah. Apa yang berlaku kepada kita di akhir zaman ini, ramai manusia ini mereka itu mengejar tentang rezeki, lalu lalai kepada Allah Ta'ala, dan hati mereka terlalu berpaut kepada rezeki sehingga duduk di dalam kerugian dan juga keletihan. Oleh kerana itu,
hendaklah kamu rehat. Maknanya rehatkan diri kamu daripada sesuatu yang merugikan kamu. Maknanya risaukan kepahaman agama anak-anak hari ini boleh ke? Itu tidak ada masalah. Itu takbir agama. Takbir agama, takbir akhirat. Kita memang perlu takbir agama, bukan takbir dunia. Sebab itu hari ini orang tidak rehatkan hatinya itu maknanya pada perkara dunia. Yang suruh rehat tu takbir pada dunia kan rehat. Tapi kalau kita risau anak kita tak boleh mengaji, risau anak kita maknanya risau anak kita maknanya tak pandai agama, tak pandai maknanya risau kepada ibadat anak kita, itu tidak mengapa. Itu tidak ada mengapa. Risau itu yang membawa kita mengurus mentadbir supaya anak kita pada agama. Tetapi yang dikehendaki itu daripada kamu memikirkan, kata pengarang kitab kita ini, daripada berfikir dalam pekerjaan kod makanan dan juga dalam pekerjaan rezeki. Dalam kerjaan rezeki. Jadi dahulu masa saya belajar di pondok dahulu, mana ada tuan-tuan guru duk fikir tentang rezeki kita. Tuan-tuan guru dulu maknanya. Jadi dikatakan bahawa rezeki tak apa dijamin oleh Allah. Kata tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah. Saya ingat lagi kata dia masa lama dah, 20 tahun dulu masa belajar dengan beliau. Beliau kata kalau kamu ada ilmu, Allah tidak susahkan kamu. Kalau kamu beramal dengan ilmu, Allah berkatkan rezeki kamu. Jadi tidak akan, kata Tuan Guru Haji, dikata ada tak orang alim jadi peminta sedekah? Dia kata tak ada, kata. Peminta derma ada, tapi itu taklah termasuk maknanya. Tapi nak bagi tahu bahawa yang paling utama adalah kita ini mencari jalan, hati kita tenang, serah kepada Allah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, maknanya hendaklah kamu duduk dengan Allah, dan duduk dengan Allah macam mana? Duduk di bawah orang yang suci dan juga ikhlas. Bersama dengan siapa? Bersama dengan para alim ulama, bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah Ta'ala jua yang mendirikan bagimu pada barang yang telah diakui sebelum wujudmu, maka serahkan kepada Allah. Maksud tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah, kamu serahkan itu takbir Allah. Tentang anak, tak apa, anak kita ni dia duduk fikir macam mana ni akan datang rezeki jadi payah ni, maknanya macam mana akan datang rezeki jadi payah. Masalah akan datang, masalah rezeki anak, kita serahkan itu urusan Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada anak kita. Allah lah yang memberi rezeki kepada ibu bapa kita. Allah memberi rezeki kepada kita, kepada isteri kita. Kalau kita mati, siapa? Isteri kita. Rezeki siapa? Allah yang menjaminnya. Jangan bimbang. Anak kita begitu juga, Allah yang menjaminnya. Tentang rezeki anak, jangan bimbang. Yang kita bimbang bagaimana amalan-amalan anak kita nanti nak bawa dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka tinggalkan, serah takbir itu kepada Allah Ta'ala. Maknanya yang mendirikan bagimu pada barang yang diakui sebelum wujud kamu, yang telah diakui, yakni yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yakni pada azali Allah Ta'ala sudah tetapkan. Allah Ta'ala sudah tetapkan daripada azali tentang rezeki kita. Jadi jangan bimbang, anak ada rezekinya, kita pun ada bagian rezeki kita, lalu disuruh kita ini rehat. Rehatkan saja. Maka dikatakan lagi, "Fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsika." Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan engkau dirikan padanya bagi diri kamu. Apa-apa yang telah maknanya apa-apa yang telah dilakukan ataupun yang telah didirikan bagimu lain daripadamu, yakni apa yang telah diuruskan selain daripada kamu. Siapa yang urus? Allah. Maknanya Allah yang telah uruskan pada pekerjaan dunia akhirat kamu. Jangan dirikan padanya bagimu, jangan kamu sibuk-sibuk. Allah sudah uruskan, maka jangan kamu sibuk-sibuk. Jadi begitu. Kadang-kadang kita jangan bimbang tentang rezeki, zahirnya begitu. Ada orang kadang-kadang masa musim PKP ni ada yang kena buang kerja contohnya.
Ya, memang bersedih di atas kekurangan kerja, tetapi kita kena kembali kepada Allah, mohon kepada Allah. Ada perkara yang baik di sebaliknya. Baik, Ustaz ceritakan satu kisah bagaimana satu orang itu dia punya kedai sangat maju. Kedainya kedai makan sangat maju. Tetapi setelah kedainya maju, tiba-tiba tuang kedai mula naikkan sewa. Walaupun naik sewa, dia boleh bayar. Maju sungguh kedai dia. Akhirnya apa yang berlaku, tuang kedai itu ambil jalan, maknanya kata kedainya dia nak ambil kedai, dan dia suruh orang tu keluar. Maka keluarlah orang tadi. Maknanya keluar tadi. InsyaAllah dia kata dah mula buang orang. Doakan saya dan keluarga, insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala jaga kita semua yang mendengar ini. Moga-moga Allah murahkan rezeki semua. Jadi orang tadi dalam keadaan tadi jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tuang kedai nak ambil kedai dia, tolonglah Ustaz doakan sembahyang hajat. Maka saya bawa pelajar-pelajar pergi sembahyang hajat di kedai beliau. Walaupun kita sembahyang hajat, akhirnya dia kena keluar juga daripada kedai tadi. Dia keluar daripada kedai tadi, rupa-rupanya tuang kedai tadi ambil pekerja dia. Dahlah kedai tadi dia kena keluar, pekerja dia pun dia ambil. Maka pekerja dia kerja dengan tuan baru. Kerja dengan tuan baru. Dia mengadu pada saya. Dia kata maknanya tuan kedai siapa ambil pekerja dia pun jadi susah. Maknanya dah sembahyang hajat dah. Apa jadi begitu? Maknanya ingat, kita serah pada Allah. Kita sembahyang hajat itu kita sebagai hamba. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun tak apalah, terima saja. Akhir sekali cari kedai lain, jumpa kedai lain, habis duit simpanan, baiki kedai-kedai, dapat tapak baru, baiki buat kedai baru. Akhir sekali berniaga panggil lagi saya. Sembahyang hajat dengan pelajar-pelajar. Dulu kita sembahyang hajat kena keluar juga dia, tapi dia panggil juga kita sembahyang hajat bersama dengan pelajar-pelajar. Alhamdulillah, kedai yang kedua itu lebih maju daripada kedai yang pertama. Bahkan boleh buka cawangan pula maknanya. Tengok di sini, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Jangan duduk susah, jangan buruk sangka dengan Allah. Rezeki duduk di tangan Allah Ta'ala, tetapi usaha tetap berusaha. Yakni jangan kau jadikan bagi dirimu sezarah daripada takbir. Jangan kamu ini maknanya fikirkan, jangan kamu jadikan diri kamu sezarah daripada takbir. Kita tidak ada takbir, semua takbir Allah yang memberi rezeki. Tengok Allah beri, maknanya. Jadi begitulah kehidupan hari ini. Jadi Allah lah yang mentadbir kita, bukanlah kita. Jangan kamu mengingat kamu takbir. Sebagaimana contohnya, gini contohnya. Contoh dia baik. Satu hari orang itu nak berniaga. Bila dia nak berniaga, dia pun jumpalah kita. Contohnya, dia jumpa saya lah contoh. Contoh saja ni. Dia kata, Ustaz, saya nak berniaga, Ustaz, saya perlukan duit. Banyak mana? Maknanya saya perlukan 10,000 contohnya. Tak apalah, kebetulan Ustaz ada duit. Contoh je ni, tak ada duit pun. Mana? Contoh je. Tak apa, Ustaz bagi kamu 10,000 berniaga. Dia pun berniaga. Bila berniaga, majulah perniagaan dia. Tapi bila dia maju perniagaan dia dah lupa dah kita. Dah lupa kita. Dulu masa bagi tu dia minta hutang, kita kata tak payah hutang lah, Ustaz bagi hadiah saja contohnya. Tiba-tiba perniagaan dia maju, dia pun dah lupa pada kita. Bila dah lupa pada kita, kalau dia sombong dengan kita pun, kita tiba-tiba kita pun rasa nak marah. Lalu kita kata apa? Kita kata, mu ni maju sabit aku, kalau tak kena aku mu tak boleh niaga. Maknanya kita kata begitu. Jangan sebenarnya. Dan segi zahir memang begitu, tapi tasawuf mengajar kepada kita bahawa kita melihat itu memang rezeki dia. Tidak ada pun daripada kita. Semuanya, sedikit zarah pun tidak ada. Semuanya datang daripada Allah, hanya melalui kita. Oleh itu jangan kau jadikan diri kamu sesarah pun daripada takbir. Jangan fikir, jangan kamu datangkan daripada diri kamu, sabit aku belaka katanya, disebabkan akulah. Akhirnya ketika itu wujud dirinya lupa kepada Allah Ta'ala.
adalah meninggalkan takbir itu daripada engkau ubudiyah. Jadi kamu tinggalkan takbir, serah kepada Allah Ta'ala. Itulah jalan kamu ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, tinggalkan oleh kamu takbir ikhtiar. Tinggalkan kamu duk fikir-fikir. Tinggalkan mengurus sesuatu dan ikhtiar dan memilih, serah kepada Allah Ta'ala. Jangan kitanya duduk sibuk-sibuk. Allah dah tentu dah belaka semuanya sekali. Maka kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segalanya. InsyaAllah. Kemudian dikatakan bahawasanya keduanya itu mengeruhkan keduanya atas manusia kehidupan mereka itu. Ikhtiar dan takbir. Ikhtiar bermakna memilih, takbir maknanya mengurus. Kamu duk urus dan kamu duk pilih macam mana anak kamu begini, rezeki anak, duk fikir tentang rezeki anak, duk fikir tentang rezeki cucu, lepas tu duk fikir lagi kan kena ada duit macam ni, kena fikir macam ni lagi, macam-macam nak fikir. Jadi dalam keadaan macam itu mengeruhkan hati kamu, mengeruhkan dalam kehidupan kamu, akhirnya duk sibuk. Ramai mana manusia yang duk sibuk, duk fikir-fikir rezeki, walaupun dia walaupun dia berniat baik. Walaupun dia berniat baik. Saya cari rezeki banyak-banyak ni nak tolong agama lah ni. Saya nanti kalau maju saya nak tolong madrasah, nak tolong. Tetapi sebenarnya tanpa dia sedar mengeruhkan hatinya yang dipikirnya tentang rezeki. Tentang rezeki, lalu hatinya sibuk kepada memikirkan rezeki, lupa kepada mengingati Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama, dalam matan ini ada di dalam kitab yang lain, syarah dia mengatakan bahawa jalan keluar dia ini adalah merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya amin insya-Allah. Kemudian dikatakan lagi tentang takbir ni, takbir ni kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Sahal Ibnu Tusturi juga ada mengatakan bahawa Sahal Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia kata kita ada hak. Satu hak hamba, satu hak Allah kepada hamba. Hak Allah kepada hamba. Baik, hak Allah kepada hamba ada 3. Apakah dia hak Allah kepada hamba itu? Yang pertama, menentukan hukum. Menentukan hukum-hukum untuk dilaksanakan oleh hambanya. Allah yang menentukan. Maknanya bahagian-bahagian masing-masing Allah Ta'ala tentukan. Maknanya seseorang itu ada yang Allah Ta'ala beri. Orang ini ada ilmu, harta tak ada. Orang ini ada harta, ilmu tak ada. Orang ini Allah Ta'ala beri kaya, maknanya tapi anak tak ramai. Orang ni Allah Ta'ala beri harta tak banyak, anak pula ramai. Ini Allah Ta'ala tentu belaka dah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah Ta'ala kata aku tentu dah belaka, jangan bimbang. Aku dah bagi yang masing-masing dalam kehidupan kamu di atas muka dunia. Maka yang pertama Allah Ta'ala tentu tentang rezeki kamu. Tentang rezeki kamu. Yang kedua Allah Ta'ala menentukan tentang ajal kamu, kematian kamu Allah Ta'ala tentukan. Dan juga yang ketiga Allah Ta'ala menentukan segala yang kamu hadapi di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala tentu dah apa yang berlaku pada kita. Dapat husnul khatimah ke su'ul khatimah, Allah tentukan belaka. InsyaAllah moga-moga semua mendapat husnul khatimah. Dan hak kita kepada Allah, hak kita kepada Allah Ta'ala pula ada 3. Apa dia? Yang pertama mengikut Nabi, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Rasulullah itu kamu ikut, apa-apa yang dilarang itu kamu tinggalkan. Maka dikatakan yang pertama mengikut Nabi, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jadi yang kedua menyerah diri kepada Allah.
Maka yang kedua, hak kita kepada Allah, kita serah diri kepada Allah. Inilah yang dikatakan dalam yang disebut arih nafsaka bitadbir. Serahkan diri kamu pada Allah. Rehatkan diri kamu dengan takbir. Serahkan takbir itu kepada takbir Allah. Jangan ambil takbir kamu. Maka yang kedua, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga sabar. Sabar di atas ketentuan Allah. Allah Ta'ala sabar. Ada orang yang diuji dengan masalah anak-anak. Ada orang yang diuji dengan masalah suami. Ada orang yang diuji dengan masalah isteri. Banyak orang diuji dengan masalah jiran. Ada orang yang diuji dengan masalah ibu bapa dan seumpamanya. Ada orang diuji dengan masalah guru dan seumpamanya. Semua ujian-ujian itu ada. Namun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan lagi, kata Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, jikalau ada tak dapat tiada daripada takbir. Kalaulah kamu ni terpaksa dalam urusan mentadbir, maka takbirkan oleh kamu bahawa tiada takbir kamu, maka kamu pilih supaya tidak takbir. Kalaulah kamu terpaksa kena takbir, takbir itu takbir dunia tu, bukan takbir akhirat, maka serahkan, maknanya elakkan kamu daripada takbir. Elakkan kamu daripada mentakbir. Jadi kalau kita ini maknanya baik kita, Allah Ta'ala beri ada anak ramai, contoh saja anak ramai, ada anak ramai, kemudian maknanya tanggungan kita tu, kemudian kerja kita pula dengan kerja yang tidak seberapa lah maknanya. Jadi kita selalu fikir Allah anak ramai gini kerja, maknanya akhir sekali dalam keadaan macam itu kita duk takbir macam itu, benda itu bukan menyenangkan kita, mengeruhkan keadaan. Tapi kalau kita nak kita yang jalan sebaiknya, kita lebih serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ini anak di Yaman ada 4 orang pelajar di Yaman. Di Malaysia ada 4 orang. Kalau tidak ada masalah baru ni, mungkin akan hantar seorang jadi 5 orang. Kalau duk fikir-fikir 4 orang anak belajar di luar negara, maknanya dengan kerja kita yang macam ni, berlaku lagi PKP macam ni, macam mana nak tanggung anak-anak kita? Memanglah duduk susah hati kalau kita duduk fikir sangat. Memang duduk susah hati. Kemudian kita duduk fikir lagi, itu anak belajar kita nak tanggung. Lepas tu kenderaan kita lagi. Maknanya lepas tu makan minum kita lagi. Jadi kalau kita fikir-fikir macam itu, maka mengeruhkan hati kita. Mengeruhkan hati kita. Maka serahkan kepada Allah Ta'ala. Banyakkan berdoa pada Allah. Banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah agar mencukupkan rezeki. Itu tandanya, bermakna kalau kita buat kita penyerahan diri pada Allah Taala, bermakna hati kita pun akan menjadi tenang. Akan menjadi tenang. Jadi dulu kita pernah bagaimana kita nak membeli tanah untuk buat madrasah. Jadi satu ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah, perlukan duit dan banyak 60,000 lagi ni, tak cukup lagi ni, ya Allah tolonglah. Allah Ta'ala hantar satu orang hamba Allah, dia datang ke rumah dengan kereta BMW warna putih, saya ingat lagi, datang. Dia pun datang, dia pun bagi tahu, saya dengar Ustaz perlukan duit untuk nak buat madrasah ya. Banyakan lagi. Saya kata 60,000. Dia buka cek boleh 60,000, dia terus balik. Dia terus balik. Maknanya, jadi sebenarnya apa yang diajar oleh para ulama adalah hendaklah kamu ini maknanya mendoa, mendekatkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau ikutkan fikir, memang kita akan jadi serabut. Allah, anak kita lagi begini-gini fikir. Tetapi setelah kamu menyerahkan takbir itu kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar kepada kamu. Di samping kamu berusaha, maknanya bekerja, berusaha dan sebagainya. Baik, kita tengok. Jadi kalau nak takbir juga, ambil jalan serah pada Allah Ta'ala. Maknanya ini kata Syekh Abu Hasan Syazili, begitulah maknanya. Dan katanya pula radhiyallahu anhu, jangan engkau ikhtiarkan akan sesuatu pada pekerjaanmu, dan ikhtiar olehmu bahawa tiada ikhtiar. Kalau jangan kamu pilih kamu itu serah kepada pilihan Allah.
serah pada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan macam itu, kita maknanya dalam keadaan kita mencari rezeki, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mari nak maknanya memikirkan sesuatu yang boleh mengeruhkan keadaan kita. Kalau nak fikir, para jemaah, kalau nak fikir ibadah. Kalau nak fikir, banyakkan fikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita hari ini, maknanya kita kena rehatkan diri kita, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Berarti kita mengatur diri kita dengan bekerja. Kita atur diri kita dengan bekerja, tetapi hati itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jangan banyak sangat memikirkan tentang takbir dunia. Takbir yang dikehendaki adalah takbir akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan menguji hamba-Nya, sentiasa menguji kepada hamba-Nya. Jadi ada hari kita mendapat rezeki, ada hari yang kita Allah Ta'ala uji kurang rezeki, ada hari kita sihat, ada hari kita sakit. Maka dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang rezeki kita kurang, kita tetap bekerja cari rezeki, dan seumpamanya kita sakit, kita makan obat dan seumpamanya, tetapi hati kita ada penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi matan ini mengajar kepada kita supaya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan semua para jemaah. Baik. Dan kata Imam Razi radhiyallahu anhu, selama lagi ada hamba itu tasarruf, dikata baginya jangan engkau ikhtiar. Selagi mana manusia itu ada tasarruf, ada tindakan, ada buat kerja, ada usaha-usaha dia, dan dikata baginya jangan engkau ikhtiar, jangan kamu buat pilihan, memilih, dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu, jangan kamu jadikan serta ikhtiarmu bagi orang yang sudah bekerja. Kita tetap bekerja, tetapi ketika mana kita bekerja, lalu orang pun kata jangan kamu memilih. Apa maksud jangan memilih? Maknanya kamu kena menerima apa yang Allah beri pada kamu. Jadi jangan fikir, oh saya tak cukup ni, banyak lagi beginilah, kenapa Allah Ta'ala bagi begini. Satu hari datang satu orang hamba Allah, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya bekerja lama bertahun-tahun, tapi bos saya tak naik gaji pun ke saya. Kerja kita bertengkur umur, kerja kita buat hidupkan syarikat dia, perniagaan dia, tapi saya tengok kenderaan dia duk tukar semua, dia kata, rumah pun baiki semua, molek semua, tapi tak, memang tak berani nak naik gaji kita, dia kata. Saya kata sabar, alhamdulillah, Allah memberi bahagian kamu. Saya tanya dia, kamu bekerja boleh semayang tak? Semayang, alhamdulillah Ustaz. Situ dah lebih dah. Dia kata saya bekerja macam mana sampai waktu saya semayang. Dah, bos macam mana? Bos tak kisah. Bos suka pula saya semayang. Okey, baik. Kalau macam itu, kita bekerja tapi diberi rezeki bahagian kita banyak tu. Yang pertama, kamu kena redha, kamu kena redha dengan apa pemberian Allah Ta'ala beri. Yang kedua, kamu kena berdoa pada Allah, ya Allah, cukupkanlah rezeki aku. Maknanya cukupkanlah rezeki aku, tambahkanlah rezeki aku supaya mencukupi keperluan aku. Maknanya, kemudian yang ketiga maknanya pukul berapa mula kuliah Ustaz? Lebih kurang 9.30 lah, lebih kurang. Maknanya. Jadi yang ketiga yakni kamu kena sabar sampai masa ada. Yang keempat, kamu kena baik sangka dengan Allah. Saya pun terang-terang pada dia. Saya kata pada dia, bahagian kamu bekerja sungguh, patutnya gaji kamu dinaik. Kamu ada bahagian kamu, tapi tidak dapat lagi. Allah simpan, nanti Allah beri akan datang. Akhirnya diceritakan bahawa ringkasnya cerita, Allah Ta'ala beri dia dapat tawaran kerja baru yang dia dapat tu lebih mahal, dapat tampung dia.
Baru ni saya jumpa dia tengok beli kenderaan baru pula. Maknanya tengok di situ Allah Taala tidak sia-siakan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita tenang. Rehatlah, cukuplah, dah banyak kali dah kamu letih. Dah banyak dah kita letih sebenarnya. Letih fikir tentang rezeki, letih fikir tentang rezeki anak, letih tentang pekerjaan, letih fikir tentang masalah. Semua apa-apa yang berlaku menyebabkan kita letih, dan semua masalah yang kita tanggung, sebenarnya jalan keluarnya dah ada. Jalan keluarnya duduk pada kamu bertakwa pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala beri jalan keluar. Maka apabila seseorang itu dia dapat memahami ayat ini, dia pun serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya hati dia akan tenang. Hati dia akan tenang kalau kita serahkan kepada Allah Taala. Bukan kita tak redha, bukan kita nak biarkan, maknanya nak biarkan keadaan kita tak berubah. Tidak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak ubah nasib kamu satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala akan sehinggalah kamu ubah nasib kamu sendiri. Allah suruh usaha, Allah suruh bekerja, Allah suruh kita mencari rezeki, bukan tak suruh cari rezeki, tetapi Allah menyuruh kita, hati kita ini sandar kepada Dia. Kita duk sandar kepada ingin mendapatkan sesuatu sampai lupa sandaran kita kepada Allah. Itu yang menyebabkan kita jadi letih. Kita jadi letih. Sebab itu Matan kata arih nafsah, rehatlah kamu, jadilah letih. Duk mikir ke harta benda, duk mikir ke dunia, duk mikir ke kerja ke benda, tak dapat benda pun kita letih begitu saja. Letih kita saja. Sebab itu saya nak bagi tahu kita rezeki bagaimana. Rezeki itu kita nak rezeki akhirat, rezeki agama. Rezeki dunia tak heran. Orang kafir pun dapat rezeki dunia. Tapi yang kita nak rezeki agama, rezeki akhirat. Sehingga hati kita tenang. Hati kita tenang dan kita bersyukur dengan apa yang ada yang Allah Ta'ala beri pada kita. Setelah kamu duk kerja, kamu bekerja, lalulah kata jangan kamu ini lalu memikirkan sesuatu yang kamu tidak pasti. Kalau boleh nak harta banyak, kalau boleh nak kekayaan, kalau boleh nak begini, kalau kita buat macam ni nanti 10 tahun lagi kita akan jadi macam ni. Maknanya akhir sekali hati kita tertumpu pada itu. Hati inilah bahaya, kerana hati ini menjadi pandangan Allah. Maka kita kena rehatkan hati kita. Kita bekerja macam biasa, dapat rezeki, tapi hati kita ini sentiasa dalam penyerahan diri kepada Allah. Engkau memberi rezekiku, alhamdulillah. Masalah sikit, masalah banyak, itu datang daripada Allah. Kalau sikit sekalipun, siapa yang beri? Allah. Lihatlah kepada pemberi, iaitu Allah. Jangan lihat apa yang diberi, iaitu rezeki itu. Kalau tengok pada rezeki, memang tak cukup. Mana memang tidak cukup maknanya. Jadi lihatlah, benar tak kalau fikir tentang keduniaan letih? Betul tak? Letih fikir tentang keduniaan. Jadi macam mana? Fikirlah kamu tentang akhirat, membawa ketenangan. Arih nafsaka bitadbir. Cukuplah kamu dengan takbir kamu. Kerana apa? Kerana famaqama bihi ghairuka anka. Benda yang Allah dah jaga dah, Allah dah tentu dah. Maknanya dah tentu dah, la takum bihi li nafsika. Janganlah kamu duk sibuk fikir dah benda yang Allah Taala sudah tentukan. Sebab saya pernah mendengar satu orang berkata, saya pernah dengar satu orang kata, maknanya kalau boleh nak sediakan anak sebidang tanah sikit-sikit rumah, biar ada belaka. Kalau siapa nak fikir, sampai cucu dia tu fikir. Jadi ini meletihkan kita saja, meletihkan akal kita, pemikiran kita, hati kita pun jadi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kamu sudah tidak ada memilih, dan kamu juga menyerahkan takbir kepada Allah Taala hingga arif dia, baru kamu akan mengenal Allah. Baru kamu kenal Allah. Macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang memberi rezeki pada kamu. Minta maaf banyak-banyak. Hari ini
kita kadang-kadang kehidupan kita seolah-olah, kena faham betul-betul ni, seolah-olah Allah Ta'ala tak wujud. Itu je bahaya. Apa maksud dia? Kadang-kadang manusia cepat putus asa. Kadang-kadang manusia tepat putus asa. Kadang-kadang manusia itu maknanya kehidupan dia terlalu bersandar dengan apa yang dia melihat sahaja. Dia tidak bersandar kepada Allah yang maha melihatnya. Jadi dalam keadaan macam itu, sehinggalah seorang tadi jangan banyak pilihan, jangan banyak memikir, jangan banyak mentadbir, serah kepada Allah Subhanahu Taala. Nescaya kamu akan ditunjuk oleh Allah Taala. Maka apabila jadi arif, jadi sudah mengenal Allah, maka dikata baginya, jikalau engkau hendak berkehendak, maka ikhtiar engkau, dan jikalau engkau kehendak, maka tiada ikhtiar engkau. Bila saja sudah kenal Allah, sudah tahu berhati sama Allah, terserah pada kamu. Kamu nak memilih, kamu tidak mahu memilih, tetapi apabila kamu memilih, kamu tetap bersandar kepada Allah. Ini bagi orang yang sudah mengenal Allah. Jadi tentang rezeki kita kena kenal, kena memahami tentang rezeki ini. Allah sudah menetapkan akan rezeki masing-masing. Dalam waktu yang sama, ketika mana sahaja kita ini mencari perjalanan kehidupan kita ini, kita kena bersandar kepada Allah, yang mana Allah tidak mensia-siakan kehidupan kita. Satu lagi yang amat penting, jangan kita buruk sangka dengan Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang macam ini, menyangkakan Allah, susahlah kita, rezeki kita kurang. Jangan. Allah ada. Allah bersama dengan orang-orang yang ingin mencarinya. Jadi dalam keadaan itu, setelah kita meyakini bahawa Allah tetap bersama dengan kita, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Lihat manusia banyak mana yang menjadi sibuk dia dalam melakukan mencari rezeki sampai melalaikan ia dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lalu dikatakan bahawa dan jikalau engkau berkehendak, maka tiada ikhtiar engkau, kerana bahawasanya engkau itu, jikalau engkau ikhtiar, maka dengan ikhtiar kamu engkau ikhtiar, dan jika engkau tinggalkan, maka dengan ikhtiar kami engkau tinggalkan. Baik, apabila sahaja kamu, orang itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala, maka dalam itu diberi, kalau kamu nak memilih, boleh pilih setelah kamu sudah memahami. Maknanya kamu nak, dan juga kalau kamu tidak mau memilih pun tidak apa. Maka ada sahabat maknanya ada setengah sahabat memilih untuk menjadi kaya. Ada sahabat memang tambah kaya pun. Ada sahabat yang memang dia tidak mahu kaya. Ketika mana dia susah pun dia tak jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya ingin menjadi seorang yang kaya? Tidak. Tetapi mereka ada di kalangan orang-orang yang fakir miskin, mereka berjumpa dengan Rasulullah mencari jalan bagaimana dia nak beribadat dapat menandingi sahabat-sahabat Nabi yang kaya, seperti sahabat yang boleh infak dan dia ingin menandingi pahala supaya dia pun dapat pahala sebagaimana para sahabat yang banyak infak. Jadi sebenarnya tentang rezeki ini kita serah pada Allah. Ada Allah Ta'ala beri kaya, ada Allah Ta'ala tak beri kaya. Masalah itu kita tak payah fikir. Kenapa? Allah yang menentukan siapa kaya, siapa tidak kaya. Yang masalah kita nak fikir, ketika mana Allah memberi harta kepada kita, ke mana jalan kita nak melaksanakannya. Adakah jalan kebaikan ataupun jalan yang menyebabkan kita jauh lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita fikir, Allah, kalau aku kaya aku akan jadi begini. Kalau aku ada harta banyak, aku nak infak. Lalu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Kau beri hartaku ini banyak, nescaya aku akan infak kepada fisabilillah. Tetapi ingat bagaimana ada di dalam kitab Tanwir Qulub, Ibnu Athaillah As-Sakandari menceritakan ada satu orang sahabat yang ketika mana susah dia berdoa pada Allah, lalu Allah Ta'ala kayakan dia. Lalulah ketika mana dia kaya, akhirnya dia ini ketika mana dia kaya, akhirnya dia tidak mau bayar zakat. Jadi dalam keadaan macam itu,
Maknanya dalam keadaan macam itu kita kena mengambil iktibar, kena mengambil perjalanan bahawa kita kena mensyukuri apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Namun sahabat yang saya cerita itu dikatakan ahli badar, beliau itu dikatakan ahli badar, semua ahli syurga. Mereka para sahabat lebih baik daripada kita. Maknanya tidak boleh satu orang pun mencela. Hanya saya menceritakan apa yang diceritakan di dalam kitab yang didatangkan. Baik, lalu dikatakan lagi kitab apa baca ni? Ini kitab hikam kitab hikam, hikam Jawi, bukan hikam kitab Arab. Lalu dikatakan bahawa dan dikata Ibrahim Khawas radhiyallahu anhu, bermula sekalian ilmu itu dua kalimah. Sekalian ilmu itu dua kalimah. Dua kalimah. Yang pertama, sekalian ilmu itu terhimpun pada dua perkara. Ini penting, boleh ambil catatan. Sekalian ilmu itu terhimpun pada dua perkara, berkata Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama, jangan engkau memberat barang yang telah dikafalkan engkau, iaitu rezeki. Yang pertama, jangan kamu ini memberat barang yang telah dicukupkan engkau, iaitu rezeki daripada dunia dan akhirat. Jangan kamu ini disibukkan ataupun kamu bebankan diri kamu dengan memikirkan tentang rezeki ataupun dengan mencari rezeki, dan sama ada yang berkaitan dunia ataupun akhirat. Jadi nak bagi tahu bahawa kita disuruh oleh Allah Ta'ala supaya menyibukkan diri dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apakah yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu ibadat. Itulah yang Allah Ta'ala suruh kamu sibukkan diri. Maknanya, tetapi kebanyakan manusia tidak menyibukkan diri dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Keutamaan Allah Ta'ala perintahkan kita ini dengan ibadah. Keutamaan Allah Ta'ala perintahkan kita dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi yang pertama, ini kesimpulan dia, kata Ibrahim Khawas, ilmu ini ada dua. Yang pertama, jangan kamu duk sibukkan dengan urusan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Tengok kehidupan kita hari ini, kita boleh tengok dua. Satu mencari rezeki, satu ibadat. Kata guru saya saya ingat dia. Apa kata guru saya? Dia kata, kamu ini, kalau kamu bersungguh-sungguh mencari akhirat, sebagaimana bersungguh-sungguhnya ahli dunia mencari dunia, maka kamu akan termasuk di kalangan kekasih Allah. Maknanya, kalau kamu bersungguh-sungguh mencari, akhirat, sebagaimana bersungguh-sungguh ahli dunia cari dunia, nescaya kamu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak orang ahli dunia, kalau dia mencari dunia, siang malam dia boleh cari rezeki siang malam, tak letih. Maknanya, bagaimana dengan ahli akhirat? Kalau kita mencari akhirat sebagaimana orang siang malam, gitu maknanya. Jadi dikatakan bahawa yang pertama, jangan kamu bebankan ataupun sibukkan kamu dengan mencari rezeki sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jangan engkau sia-siakan amal. Yakni yang kedua, jangan kamu maknanya mensia-siakan amal, meninggalkan amal. Yang kedua, jangan kamu meninggalkan amalmu bagi Allah, yakni jangan kamu tinggalkan ibadat. Dua je kehidupan, katanya Ibrahim Khawas. Kehidupan dunia ni dua. Satu cari rezeki, dua ibadat. Tu je. Satu cari rezeki, dua ibadat. Dua ibadah kepada Allah. Inilah kehidupan, kata Ibrahim Khawas. Ibrahim Khawas kata, dia kata dalam ilmu ini terhimpun pada dua. Yang pertama, jangan sibukkan kamu dengan rezeki. Yang kedua, teruskan kamu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang disuruhkan engkau, barang yang Allah Ta'ala perintahkan ibadat. Maka kamu kena beribadatlah pada Allah, ibadat pada Allah. Dan
berjabat engkau padanya, yakni bergantunglah kamu dengannya, hiduplah kamu dengan ibadat. Dan berjabat engkau padanya pada barang yang telah diakui bagimu, dan kamu pegang. Peganglah kamu dengan apa yang telah Allah Ta'ala jamin rezeki pada kamu. Jadi di sini kita faham apa dia. Maknanya kita kena rehatkan hati kita, tumpukan kepada ibadat. Maka kesimpulan dia, hati kita ni banyak fikir apa? Banyak fikir ibadat ke banyak fikir rezeki? Sesiapa yang banyak fikir rezeki, hatinya akan letih. Sesiapa yang banyak memikirkan ibadat, hatinya akan jadi tenang. Sesiapa yang banyak memikirkan rezeki, hatinya letih, maka rehatlah, jadilah. Rehatlah diri kamu daripada memikirkan tentang rezeki. Maknanya, tetapi bagi siapa yang memikirkan tentang akhirat, tentang ibadat, maka dia jadi ketenangan. Allah akan menjamin rezeki dia. Maka Allah akan menjamin rezeki dia. Jadi di sini kita fahami apa yang perlu kita sibukkan. Nak sibuk cari rezeki, bukan cari memikirkan rezeki ataupun menyibukkan, maknanya memikirkan tentang rezeki ataupun menyibukkan dengan ibadah kepada Allah. Maka sebelum itu nak fahami, bukan bermakna kena tinggal cari rezeki, tidak. Bukan bermakna suruh tinggal tak bekerja, tidak. Bekerja tetap bekerja, mendapat rezeki, mendapat harta, alhamdulillah, merasa qanaah dan juga menyerah diri, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tetapi hati ini duk sibukkan dengan ibadat pada Allah. Apabila mendapat rezeki, bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. InsyaAllah moga-moga mendapat manfaat kepada jemaah sekalian. Minta maaf di atas penerangan yang kurang ini. Yang menyampaikan ilmu bukanlah orang alim dan juga bukan orang yang soleh, namun maknanya hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sahaja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak ada ilmu ya Allah kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami sahaja. Apabila andainya ada kesalahan, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa ustaz, dan juga doakan kepada Allah, kita berdoakan agar Allah Ta'ala ampunkan dosa antum semua yang mendengar kuliah ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi mungkin kuliah kita sudah sampai di sini saja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan sambung besok, malam besok pula. InsyaAllah. Jadi di sini kita dapat faham apa dia. Jadilah letih dah kita fikir tentang rezeki. Lama ini kita tak banyak dah fikir akhirat. Hari ini kita rehatlah fikir tentang rezeki. Kita nak fikir tentang akhirat pula, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Terima kasih. Ada datang daripada Singapura, ada daripada negeri Melaka, Penang, Kedah, Johor, maknanya Perak pun ada. Terengganu tak nak khabar lah maknanya. Jadi demikianlah. Dan terima kasih juga kepada yang sentiasa memberi sokongan pada dakwah ini, terutama isteri dan juga anak-anak yang bersama dan juga ibu bapa. Ustaz, mohon antum doakan keluarga ustaz agar diberi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan ada kebaikan, dengan ada kesihatan, kekuatan, Ustaz akan terus berdakwah, menyampaikan ilmu sekadar yang mampu. Jadi ini sajalah yang dapat disampaikan. Maknanya moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Boleh cari ni kitab hikam, ejennya ha kak mim. Baik, jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Allahumma aftah alaina abwaba fahmika kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Satu lagi saya nak bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat geng-geng ustaz, adakah antum semua meneruskan bacaan selawat paling kurang 300. Yang baru nak start kena daftar dulu 100 dulu. 100
Lepas pada itu 300 setiap hari insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 300 kali sehari. Siapa yang baca itu moga-moga maknanya mendapat syafaat. Kita geng. Siapa nak jadi geng ustaz, 300 daftarnya 100. Bukan duit bukan duit. Apa dia? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berselawat, moga-moga kita semua dikumpulkan di kalangan orang saleh dan juga mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini saja ustaz, minta maaf di atas segala kesalahan. Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.